Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan salam sejahtera. Tolong buka ke Matius 7 ayat 21. Matthew 7:21. Tidak semua orang yang memanggil aku, ya Tuhan, ya Tuhan, akan menikmati pemerintahan Allah. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Hari ini kita akan tamatlah pengajian kita tentang ajaran Yesus dari atas bukit. Ini kita telah lihat ini ajaran Yesus memang radikal. Bukan macam ajaran guru Taurat yang lain. Itu yang kita baca dalam ayat 28, read in verse 28 and 29. Setelah Yesus mengatakan perkara-perkara tersebut, selepas Yesus telah mengajar mereka, orang ramai sangat hairan dengan cara dia mengajar. Orang ramai yang telah berkumpul untuk mendengar ajaran Yesus, mereka pun hairan. Wah, ini ajaran memang lain. Itu yang Pari kata dia, ajaran Yesus itu memang radikal. Dia mengajar dengan waik bawah, bukan seperti guru Taurat mereka. Ini bila kita lihat ajaran Yesus, ini adalah satu dia kata perbuatan. Ini kata dia untuk Yesus seorang murid, dia mesti tunjuk kepada dunia kepercayaan dia melalui perbuatan dia. Ini yang kita baca dalam ayat 16, walaupun ini adalah dalam konteks ajaran Yesus tentang Nabi palsu. Tapi ayat tengok, kamu akan mengenal mereka melalui hasil perbuatan mereka. Macam mana orang boleh tahu saya adalah seorang yang benar? Macam mana orang tahu saya adalah seorang Kristian yang palsu? Macam mana orang tahu? Melalui buah. Jadi kita ni melalui hasil perbuatan mereka. Itu ini ada Yesus perbuatan. Bukan hanya kita dengar. Ini dalam pengalaman padri ada yang jemaah suka ikut pengajian Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya selalu menggalakkan jemaah untuk ikut sel atau Bible study. Ini baiklah untuk kita. Ada yang juga selalu akan ikut revival meeting. Mereka bila-bila ada seorang penginjil datang, mereka akan ikut. Puji Tuhan, itu paling menggalakkan. Tapi kita mesti tahu siapakah penginjil itu. Kadang-kadang ada yang kita akan lihat, ada yang gembala yang sesat. Bukan saya domba-domba, gembala pun ada yang sesat. Tapi ini lebih daripada itu, kehadiran di sel atau revival meeting. Kita mesti bertanya, selepas saya ikut sel atau selepas saya ikut kebaktian setiap minggu, adakah apa-apa perubahan dalam kehidupan saya? Mungkin saya bagi satu contoh. Seorang suami isteri. Okay. Suami belum kenal Yesus. Tapi Yesus ini isteri dah kenal Yesus dah. Dan isteri pun telah basuh kepala, baptize. Untuk suami walaupun mula-mula dia tak setuju, tapi dia kata okeylah, itu keputusan kamu lah. Kalau kamu nak ikut pergi ke gereja, you pergi saja.
perkara yang boleh laku. Yang satu, setiap kali selepas isteri balik dari pengajian Alkitab atau gereja, mereka akan tengok tau, ada apa-apa perubahan. Adakah dia mengasihi saya, dia menghormati saya lebih daripada dahulu, atau setiap kali dia balik dari gereja, dia selalu balik lawan dengan saya. Saya pernah ada kes macam tu. Ada orang yang datang jumpa saya kata, Father perlu tolonglah. Saya tak ada masalah dengan isteri saya ikut kebaktian, tapi dia balik dari ada masalah. Ini dulu dia bukan dari gereja Anglican, tapi dari gereja yang lain. Dia datang jumpa pada, tolong nasihat isteri saya lah. Apa yang paling nak bagi tahu, mesti ada perubahan. Itu yang Yesus kata. Kalau ni isteri dia balik, setiap kali dia balik dari gereja, suami nampak, wah sekarang dia lebih mengasihi saya, dia menghormati saya, dia memang jaga saya lebih, hati dia pun akan jadi lembut. Mungkin setelah dia pun akan menerima Yesus. Perbuatan itu inilah ajaran Yesus. Itu yang Yesus kata di sini Tidak semua orang yang memanggil aku, ya Tuhan, ya Tuhan, akan menikmati pemerintahan Allah. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Oleh itu, ini satu amaran. Untuk hari setiap saya baca, ini adalah satu amaran. Ini bukan berapa lama kita memuji Tuhan, berapa lama kita berdoa, berapa sel yang kita ikut, berapa revival meeting yang kita ikut. Tapi adakah perubahan dalam kehidupan seseorang? Adakah kita apa yang kita dengar, kita buat? Yesus kata mengasihi, saya bersedia mengasihi. Yesus kata maaf, saya sedia maaf. Faham? Bukan saya saja dengar. Ini memang susah dalam kehidupan. Saya tahu. Ini saya boleh kata mengasihilah jiran. Kadang-kadang saya tahu susah nak mengasihi jiran. Mereka boleh buat banyak perkara yang jahat. Macam mana nak mengasihi? Ada seorang jemaah dia kongsi dengan saya semasa di Batut. Dia kata, pastor, jiran saya tetap berapa ekor kucing yang dia ada dalam rumah dia. Macam 30-40 kucing dalam rumah dia. Dan dia akan ambil taik tu kucing dan buang di luar. Dia kata, hujan pasal tak boleh keluar lah, bau. Mengasihilah jiran. Boleh ke? Tapi itu adalah satu cabaran. Kadang-kadang orang boleh buat jahat kepada kita, tapi Alkitab kata maaf. Ini bapa, Alkitab kata maafkanlah suami, maafkanlah isteri. Kadang-kadang susah, memang susah. Saya boleh ajar, tapi memang susah. Tapi Alkitab kata kalau kamu nak pergi ke syurga, kalau kamu adalah betul-betul murid saya, Yesus kata, kamu akan berubah dan kamu akan tunjuk iman kamu, kepercayaan kamu melalui perbuatan. Ini tak cukup hanya basuh kepala. Tak kisah berapa kali kamu basuh kepala, itu tak penting. Dalam gereja Anglican sekali saja. Kita kan sekali kamu nak basuh kepala dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus cukup. Tapi apa yang penting adalah perbuatan. Kepercayaan kita mesti dilihat oleh orang-orang yang belum kenal Yesus melalui perbuatan kita. Ini adalah satu amaran, bukan saja kita panggil ya Allah, ya Allah. Bukan, perbuatan. Ini bukan kita pergi ke syurga melalui perbuatan, tapi melalui Yesus Kristus.
Bila saya dah menerima Yesus, saya mesti akan tunjuk iman saya, kepercayaan saya, ajaran Yesus melalui perbuatan saya. Ayat 22, pada hari kiamat, banyak orang akan berkata kepadaku, Ya Tuhan, Ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Allah? Ini tentang penginjil, padri, subdeacon, lay reader, cikgu sekolah hari Ahad. Tengok dia kata ni ya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Allah? Saya terberi kata pada hari kiamat, Tuhan, saya ada hak. Saya seorang bishop. Saya seorang archdeacon. Saya seorang padri, canon, subdeacon. Tahu kata Yesus berapa tahun saya telah jadi ahli jawatan kuasa di gereja saya? Tahu ke berapa lama saya telah jadi guru di sekolah hari Ahad di gereja saya? Ini bukan satu pass. Ini bukan satu tiket di mana saya boleh kata saya padri, oleh itu saya mesti akan pergi ke syurga. Saya seorang penginjil, oleh itu saya mesti akan pergi ke syurga. Sekarang ada banyak orang, tapi kadang-kadang mereka belum kenal Yesus. Saya tahu, saya ada pengalaman. Ada yang padri yang mereka kata mereka tak percaya dalam virgin birth. Mereka tak percaya. Macam-macam ajaran sesat, tapi mereka panggil saya seorang padri. Ajaran, bila kita dengar ajaran mereka, wah, kita pun dah tahu dia macam mana dia boleh jadi seorang padri ya. Sama juga penginjil. Saya pergi kata ini bukan semua. Tapi apa ajaran sini-sini ya? Ini bukan satu pass. Di mana saya boleh kata saya seorang bishop, archdeacon atau subdeacon, oleh itu saya ada hak masuk ke gereja, syurga. Allah tahu hati kita. Untuk apa saya buat? Saya seorang padri. Mengapa saya jadi seorang padri? Untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaah. Saya juga boleh gunakan jawatan saya untuk kepentingan diri sendiri, untuk mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Saya boleh menggunakan jawatan saya sebagai archdeacon untuk kepentingan diri sendiri. Saya boleh buat banyak perkara, banyak aktiviti. Bukan sebab saya bukan Roh Kudus mengajar saya. Mungkin saya seorang archdeacon, saya nak buat aktiviti saja. Ini yang dia kata di sini ya. Ini sepadalah bagi kita Allah semua. Semua ini ya. Ini ayat ini adalah satu amaran kepada semua. Ini kata di sini ya. Apa dia kata ni ya? Tuhan, kami memberitakan perkabaran Allah. Mungkin Allah akan kata, ya saya tahu kamu telah memberitakan perkabaran Allah, tapi saya sudah bagi pahala untuk kamu, reward di bumi. Kamu sudah dapat love gift, kamu sudah dapat pujian. Orang semua pun puji kamu. Kamu sendiri ambil pujian untuk diri sendiri. Betul? Kita selalu kebenaran. Itu yang dia kata ni ya. Bukankah dengan nama Tuhan kami mengusir roh jahat? Wah, tengok. Mereka akan kata kami telah mengusir roh jahat dalam nama Tuhan. Untuk kepentingan siapa? Adakah nama Tuhan dimulia selepas deliverance, selepas seseorang dah bebas? Adakah nama Tuhan dimulia atau nama penginjil yang dimulia? Saya telah mengusir roh jahat dari seorang.
Orang memuji saya atau Tuhan? Ini kita di sini ya. Serta melakukan banyak mukjizat. Tengok, mereka telah banyak mukjizat. Ini ya untuk siapa? Ini ya, kita kata ini ya. Tetapi Tuhan kata, aku akan menjawab, aku tidak mengenal. Saya tengok, Tuhan, berapa kali ya saya dah pergi ke Sarawak untuk mengedar Alkitab. Berapa kali saya dah pergi ke pendalaman untuk kongsi firman Tuhan. Kalau saya telah buat untuk kepentingan diri sendiri, apa guna? Betul. Ini yang Tuhan akan kata, ini bukan kau boleh buat mukjizat. Ini satu bahaya. Sekarang ramai orang yang salah gunakan nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Ini memang, tapi kita mesti membuka. Sebagai jemaah kita mesti membuka mata kita. Siapa yang dimuliakan? Yesus atau penginjil? Yesus atau padri? Yesus atau pemimpin? Kalau Yesus tidak dimuliakan, tak kisah. Kamu boleh masuk dalam pendalaman untuk mengedar Alkitab, kongsi firman Tuhan, mengusir roh jahat, buat mukjizat. Tapi kalau nama Tuhan tidak dimuliakan, kalau orang tak boleh nampak Yesus melalui kehidupan tak kisah padri atau penginjil, tak berguna. Apa Yesus kata? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai kamu yang tidak mentaati Allah. Tengok, kamu tak tahu hati saya, tapi Yesus tahu hati setiap orang. Semua dia tahu, pikiran kita semua dia tahu. Mengapa saya buat sesuatu? Mengapa kamu buat sesuatu? Ini yang memang dia kata, saya tak kenal. Hei Yesus, saya telah buat A, B, C, D. Itu yang paling kata. Yesus tak kisah. Kamu ada, kamu bishop kah, archdeacon kah, ahli jawatan kuasa kah? Adakah kamu, itu yang dia kata ni ya, tidak mentaati Allah. Orang yang belum kenal Yesus mesti mau tengok melalui kehidupan kita, kepercayaan kita. Kalau kita betul-betul mentaati Yesus, kita akan ikut ajaran Yesus. Kita tidak akan bagi alasan. Kita adalah manusia, kita boleh buat dosa. Tapi kadang-kadang kita sudah tahu, kita tahu itu adalah satu yang saya tak boleh buat. Tapi kita masih nak buat, masih nak hidup dalam dosa. Nanti kita boleh panggil saya orang padri, saya seorang sabdikan, seorang tak boleh. Ini ajaran, ini bukan saya. Untuk saya ini memang satu amaran. Mungkin bila kita pergi ke syurga, mungkin kita haraplah kita nampak semua bishop di syurga lah. Kita harap kita nampak semua padri-padri di syurga lah. Kita harap kita nampak semua sabdikan, leaders di syurga lah. Kita harap sajalah. Tapi kalau kita nak ikut, kita betul-betul ikut Alkitab, bukan semua orang akan pergi ke syurga lah. Ini pendapat padri lah. Ini pendapat padri sebab saya rasa ini adalah ajaran Yesus Kristus. Oleh itu saya mencabarkan kamu, biarlah Roh Kudus, serahkanlah kehidupan kamu ke bawah kuasa Roh Kudus. Tak kisah kamu siapa. Kalau untuk saya jangan ikut contoh, walaupun manusia kita ikut contoh kita, tapi ikutlah contoh Yesus Kristus. Biar Yesus jadi contoh untuk kehidupan kamu. Biar Yesus. Kalau tak, rugi saja. Itu yang Yesus kata ni ya.
kita tak ya Allah, ya Allah, ya Yesus, ya Yesus. Kita terlebih kata saya telah buat ini, saya telah buat ini. Nah, kalau kamu tak mentahati ya Allah dalam semua kehidupan kamu, kamu tak mentahati. Kalau kamu tahu ini adalah dosa dan kamu terus hidup dalam dosa itu, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Okay? Saya berharap ini pengajian kita, ajaran dari Yesus dari atas bukit telah menggalakkan kamu, telah menguatkan iman kamu, supaya kamu boleh hidup untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kamu. Mari akan baca ini ayat 21 hingga 23, dan dengan itu kita akan tamat. Kita tengok esok apa tajuk yang kita akan belajar. Kita buka ke Matius 7:21. Tidak semua orang yang memanggil aku ya Tuhan, ya Tuhan akan menikmati pemerintah Allah, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Allah? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengusir roh jahat serta melakukan banyak mukjizat? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai kamu yang tidak mentahati Allah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.